Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Kolej Pengajian Islam Johor, Marsa. Nama saya Muhammad Haziq Aiman bin Noh dan nombor matrik saya ialah KID 210504-115. Saya daripada kelas 1 SEM 1. Tajuk yang akan saya huraikan ialah perbezaan individu dan juga faktor yang mempengaruhinya. Pengenalan. Manusia berbeza dari segi yang pertama, ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Yang kedua, perbezaannya juga boleh diukur dan dikaji, misalnya tinggi, berat, iaitu yang bersifat kuantiti. Yang ketiga, perbezaan individu amat berguna untuk menerangkan dan meramal tingkah laku dan pencapaian. Aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri ada 9. Yang pertama, fizikal. Yang kedua, kognitif atau mental. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, tingkah laku. Yang kelima, iaitu sosial. Yang keenam, ialah rohani atau nilai. Yang ketujuh, bakat atau minat. Yang kelapan, perwatakan. Dan yang kesembilan ialah penguasaan bahasa. Perbezaan individu yang pertama, iaitu fizikal. Aspek fizikal ini adalah perbezaan yang diwarisi. Ini dapat kita memperhatikan perbezaan individu. Segi kelihatan luaran seperti paras rupa dan juga susuk badan. Fizikal yang tidak boleh lihat iaitu fizikal dalaman seperti saiz otak dan juga jumlah neuron. Yang kedua ialah kognitif atau mental. Setiap individu berbeza dari segi keupayaan, berfikir, belajar, mengingat, menakul, menganalisis serta bakatnya. Yang kedua, mereka memproses rangsangan-rangsangan yang diterima daripada persekitaran dengan cara-cara yang berlainan. Yang ketiga ialah emosi. Manusia mempunyai tahap emosi yang berlainan. Ini adalah kerana mereka berasal keluarga yang mempunyai tahap emosi dan kemahiran-kemahiran sosio yang berlainan. Yang keempat ialah tingkah laku. Tingkah laku dikenali sebagai kebolehan khas yang diwarisi, tetapi peluang alam sekitar yang luas juga turut mempengaruhi tingkah laku seseorang. Yang kelima ialah sosial. Perbezaan sosial adalah mengikut ciri-ciri semula jadi yang akan tentukan sama ada individu itu pemalu, pendiam, mengasingkan diri, gugup dan gelisah. Yang keenam ialah rohani dan nilai. Aspek rohani adalah lebih universal dengan hubungan tubuh badan, minda dan jiwa. Perkara berkaitan roh juga selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi. Nombor 7 ialah bakat atau minat. Bakat adalah tapak asas dan minat datang kemudian setelah dibentuk berasaskan bakat. Bakat boleh dipupuk dan diasas sehingga ia akan menjadi satu nilai yang diperlukan. Minat pula seringkali timbul tanpa sokongan bakat. Ia boleh timbul atas pengaruh rakan atau trend semasa. Yang ke-8 ialah perwatakan. Perwatakan boleh diperhatikan dari aspek pergaulan, perhubungan, tingkah laku berinteraksi, unsur-unsur kebudayaan seperti sikap dan ketegasan bertindak, kebolehan, bertanggungjawab dan bekerja sama. Nombor 9 ialah penguasaan bahasa. Dalam sesebuah negara berlaku percampuran pelbagai etnik dan bangsa akibat daripada migrasi, termasuklah dengan negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang pelbagai bangsa dan etnik. Contohnya, Melayu berbahasa Melayu, India berbahasa Tamil, Cina berbahasa Cina. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menguasai dua bahasa yang ada di Malaysia. Faktor yang mempengaruhi perbezaan individu ada dua, iaitu baka dan persekitaran. Yang pertama ialah baka. Setiap orang mewarisi sifat-sifat tertentu melalui pewarisan gen atau baka daripada kedua-dua ibu bapanya seperti paras rupa, tahap kecerdasan, tahap aktiviti, gaya bahasa, sikap dan minat. Antara contoh pewarisan baka ialah warna mata. Yang kedua ialah persekitaran.
Persekitaran bermaksud individu dan objek yang ditemui serta peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Persekitaran yang mempengaruhi seseorang individu termasuklah perapatan dengan kedua ibu bapanya melalui asuhan dan interaksi, pengaruh adik-beradik dan rakan-rakan. Persekitaran juga meliputi lokasi tempat seseorang dan masyarakat di sekelilingnya. Rumusannya ialah perbezaan individu boleh disimpulkan sebagai ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial dalam kalangan individu. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan masing-masing dan ini menyebabkan terjadinya perbezaan individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.